المؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشعب الصمد Palimbani وإمام الغزالي شعلل لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu taala fi kitabih. Dan baca olehmu bismillahirrahmanirrahim. Kerana sabda Nabi SAW, la udhu'a liman lam yusamma Allah taala alaih. Artinya tidak sempurna air sembahyang bagi barang siapa yang tiada mengucap bismillah atas permulaan mengambil air sembahyang itu. Dan pada ketika itu baca a'udzubika min hamazatis syaitan. Allahumma a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Artinya minta pelihara akan dikau, ya Tuhanku, daripada cabuli oleh syaitan, dan aku minta pelihara akan dikau, hai Tuhanku, daripada hadir mereka itu pada aku. Kemudian maka membasuh kedua tangannya 3 kali dahulu daripada memasukkan akan kedua itu di dalam bijana. Dan baca ketika itu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita sambung lagi berkaitan dengan adab-adab mengambil air sembahyang. Jadi dalam adab-adab ni ataupun kaifiat ini, Imam Ghazali campur sekali. Ada amalan yang fardu dan ada amalan-amalan yang sunat. Jadi yang fardu ni kita kena buat betul-betul lah. Kalau sunat, kalau kita buat tidak sempurna, setakat makna kata kurang pahala. Tetapi kalau yang fardu, kalau kita buat tak betul-betul sempurna, boleh menyebabkan wuduk kita tak sah. Kesannya bila wuduk tidak sah, maka kita sembahyang tak sah. Kalau kita sentuh Quran, berdosa. Tanggung Quran pun berdosa. Ya. Jadi oleh itu perlu sangat kita mengambil wuduk dengan cara yang betul. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis berbunyi, Al-wudu'u miftahus salah. Bermula wudu' itu anak kunci sembahyang. Jadi kita nak masuk sembahyang dengan berwudu'. Jadi kalau wudu' tak sempurna, dia boleh memberi kesan sembahyang kita tidak sempurna. Tapi kalau wudu' kita tidak sah, menyebabkan sembahyang pula tidak sah. Dikira macam tu. Jadi untuk memudahkan kita, hendaknya rukun wudu' itu benar-benar perkara yang wuduk yang wajib disebut jelas dalam Al-Quran. Boleh rujuk surah Al-Ma'idah ayat 6. Itu jelas. Adapun yang sunat-sunat tu, itu dalam hadis Nabi SAW. Jadi sebut makna kata yang rukun tu, yang wajib tu, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini 4. Disebut dalam Al-Quran, wuduk ni ada 4 anggota yang perlu kita basuh dengan sempurna. Faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Jadi muka ni tuan-tuan sekalian, tempat tumbuh rambut di kepala ni sampai dagu ni.
Ni dia punya lebar dia telinga, 2 telinga ni. Kawasan ni semua dinamakan muka. Apa-apa juga yang tumbuh di kawasan muka, semua kena basuh. Janggut ke, misai ke. Bagi orang muslimat, dia ada apa? Orang panggil bulu pipit. Bulu pipit tu dia tumbuh dalam kawasan muka. Kena basuh semua sekali. Jangan ambil rambut tu sangkut kat telinga. Dia kita sangkut kat telinga, kita cuma basuh perdu dia saja. Sedangkan rambut tu dia tumbuh di kawasan muka, kena basuh semua. Kalau rasa payah-payah ambil gunting terus, habis cerita. Tapi kalau dia duduk ada di muka tu, kita kena basuh semua. Cuma dalam berkaitan dengan janggut dan misai. Janggut misai ini tuan-tuan, kalau sekiranya janggut dan misai itu nipih, dia kena basuh sampai perdu-perdu dia sekali. Kalau janggut dan misai itu tebal, dia memadai di atas cukup. Tak diwajibkan sampai perdu-perdu. Basuh sampai perdu dia jadi hukum sunat. Kalau janggut tu tebal, misai itu tebal. Habis macam mana kita nak tahu tebal nipih? Tuan-tuan tengok muka tuan-tuan di cermin. Tengok di cermin tu tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya nampak kulit misai, kulit janggut tu nampak. Maknanya misai janggut tu jaranglah kita nampak. Kulit tu kita nampak, itu dikira nipih. Kalau tak nampak, mungkin ditutup oleh rambut ataupun misai janggut hitam tadi ni tak nampak. Dagu tak nampak ni apa nama kulit kat misai tu, itu dikira tebal. Jadi kalau nampak, makna kata janggut misai tu nipih, wajib basuh sampai perdu-perdu dia. Kalau tak nampak, makna tebal. Tebal memadai di atas. Kemudian muka ni tuan-tuan, bila basuh muka, tidak sah basuh muka, melainkan disertakan dengan niat. Saja aku mengambil air semayang, ataupun aku berwuduk, boleh. Saja aku berwuduk, ataupun saja aku mengambil air semayang. Niat tu disertakan dengan basuh. Niat dan basuh tu serentak, dikira daripada situ mula basuh. Kita basuh dulu, ujung baru niat. Dia tak mau. Basuh tu tak jadi. Tak pakai. Kita jurus. Ujung tu baru makna kita niat. Dia kira tak mana air kena. Masa kita niat tu. Lepas tu yang nombor 3, nombor 2, nombor 3, tak payah niat lah. Niat tu masa mula-mula tu. Faham tu? Kena jaga ni, muka ni rukun wudu, wajib wudu. Kalau kita basuh tak kena, menyebabkan maknanya tuan-tuan sekalian, maka wudu kita tidak sah sebab dia rukun. Kemudian semayang kita pun tak sah. Yang tu kita terkejut tu. Kita balik-balik pergi kubur esok, kita kena dakwa tak semayang. Aku semayang. Cek-cek balik, rupanya wudu kita tak sah. Ni fardu ain ni. Tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang kedua, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa tu dan tu ataf kepada muka. Jadi muka basuh, tangan pun basuh. Dipanggil wa tu wa ataf. Dan tu. Jadi semua tuan-tuan sekalian ada guna tu, huruf dan tu. Ulama sebut maksud dan di situ, dan basuh tangan kita. Dia basuh sapu lain tuan-tuan. Maksud basuh mengikut Imam Syafi'i, mengalirkan air. Air tu kena berjalan, mengalir. Dijurus di tangan kita ni, di muka kita ni pun dijurus. Air tu mengalir. Sapu, pindahkan air, celup sikit, sapu kepala. Tapi muka dengan tangan bukan sapu, dia basuh. Kena mengalirkan air. Yang ni tuan-tuan kena jaga. Maksud tangan sampai siku ni tuan-tuan, ni tangan ni sampai siku. Mengikut Imam Syafi'i, tak memadai tangan sampai siku, mesti lebih sikit. Kena ada lebih sikit. Kalau cukup-cukup tang siku tak mau, dia kena lebih sikit. Kan? Baru dia meliputi tangan. Jadi tangan siku ni, yang kata wa aydiyakum ilal marafiq ni, basuhlah tangan kamu, ila tu hingga, marafiq tu siku. Ila di sana bimakna ma'a.
Bukan hingga, maknanya serta. Ulama tafsir macam tu. Kalau tuan-tuan buka kitab tafsir, dia kata farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kamu hingga siku tu, hingga tu, ila tu bermakna ma'a, artinya serta. Jadi tangan serta siku. Jadi boleh tangan ke siku boleh, siku ke tangan pun boleh. Pasal serta. Dia makruh pun tidak. Kalau kita tengok ada orang dia suar siku dulu. Ada orang suar tangan dulu. Mana-mana pun tak apa. Siku dulu boleh, tangan siku. Asalkan antara siku dengan tangan tu dia kena semua kena air. Air tu mesti mengalir. Itu lebih sikit tu wajib. Kalau tengah sikit, itu sunat. Sampai ketiak jadi makruh. Mana ada basuh tangan sampai ketiak? Dia kata tak apa, basuh tangan sampai siku ya. Kita punya lebih sampai ketiak. Sampai ketiak makruh sebab melebihkan air. Habis lencur satu badan, baju semua basah, ambil wudu. Di sini tuan-tuan ada apa perkara yang saya nak sebut. Nombor satu, kalau kita ada kolah, tu cantik. Kita kejam tangan kita, kita goncang-goncang sikit. Cukup. Goncang 2-3 kali goyang, kira basuh 3 kali. Celup pula ni, goyang 3 kali, kira cukup. Yang kita kena jaga tuan-tuan. Tapi saya lebih suka ambil cedok ayak, saya jurus tangan saya gitu. Tu. Kalau kita ambil air, kita lipat begitu, jaga-jaga. Pasal banyak saya perhati, bila dia cedok air, dia lipat. Air tu baru sampai tengah jalan. Tak sampai ke hujung lagi, dia dah lipat. Tanda dia tuan-tuan, bila tuan-tuan buka, dia kering. Tengah ni kering. Makna air tu tak sampai ke siku. Jaga baik. Ada, dia cedok begitu. Lepas tu, dia buat begitu. Dia buat macam tu, air baru sampai sini, dia dah lipat dah. Tuan-tuan nak tahu kata air kena tak kena, tuan-tuan buka balik. Buka tengok ni kering. Mana air tu tak sampai tang sini. Tekan sini kawasan tangan. Lepas tu saya lebih suka cedok air tu, jurus. Bila kita jurus, kita puas hati. Biarlah orang kata kita ni, tapi nak sempurna wuduk ni. Supaya sempurna sembahyang. Bukan benda yang main-main. Belah ni pun sama. Itu berkaitan dengan tangan siku. Lepas tu famsahu biru'usikum. Sapu kepala kamu. Maksud sapu bi tu, famsahu bi tu, huruf ba tu, bi tu bermakna sebahagian. Ru'usikum kepala kamu. Lepas tu ulama-ulama Syafi'iyah kata berpandukan ayat ni farsilu famsahu biru'usikum bererti sapu sebahagian kepala, mana-mana juzuk kepala. Mesti rambut tu duduk di dalam kawasan kepala. Tuan-tuan ambil sikit, sapu sini boleh, depan ni boleh, tepi ni boleh, tepi ni boleh. Maksud kepala, rambut yang tumbuh di atas kawasan kepala. Ataupun kulit kepala. Mana-mana pun boleh. Kalau rambut tu lepas pada kepala, tak boleh. Macam orang perempuan, dia pakai rambut dia panjang, dia buat sanggui, dia ambil air, dia sapu. Dia sapu tang sanggui. Kalau dilepaskan sangguinya tu lepas ke punggung. Mana itu tak mau. Ataupun ada apa? Ada lani yang jenis rambut panjang pada orang lelaki, dia pakai tocang. Bila dia nak ambil untuk disapu kat tocang dia. Kalau dilepaskan rambut tu sampai ke bau. Tak boleh. Dia mesti rambut tu dalam kawasan kepala. Tak mana kawasan kepala sini mana-mana boleh. Rambut atau kulit kepala, sapu. Kemudian yang akhir sekali Allah berfirman wa arjulakum ilal ka'bain. Kata ulama wa arjulakum itu artinya ataf kepada muka. Muka kita basuh, maka kaki pun kita basuh. Kaki kena jaga tuan-tuan. Jarang-jarangkan tuan-tuan punya anak-anak jari. Jangan rapat. Kalau kita rapat, kita jurus celah ni tak sampai. Itu satu. Buka-bukakan jari-jari anak-anak jari kaki. Yang kedua, kita tuan-tuan sekalian kena angkat kaki ketika kita jurus ayak. Kalau kita letak atas simen, takut tumit tak basah. Tumit tak basah. Sebab tu kita angkat. Kalau kita disunatkan gosok-gosok, jadi air itu mesti mengalir. Kan? Wa arjulakum ilal ka'bain, iaitu kaki serta 2 buku lali.
Dua kaki serta dua buku lali. Maka ulama kata serta di situ maknanya ma'a. Makna serta kaki serta ibu apa? Ibu lali, buku lali. Atas ke bawah pun boleh, bawah ke atas pun boleh, tak kisah. Tapi maksud buku lali itu atas sikit buku lali. Wajib atas sikit pada buku lali. Kalau kita atas lagi 2-3 inci, hukumnya sunat. Sampai lutut, dia ada makruh. Sebab dia suruh basuh buku lali ya. Yang kita pergi basuh sampai lutut ke bawah. Itu yang wajib-wajib. Jadi 4 dalam Al-Quran. Basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Dalam Quran ada 4 ayat Quran. Ada peniat ketika basuh muka, itu tuan-tuan sekalian hadis. Innama a'malul binniat. Niat tu makna kata apa nama dalam hadis. Begitu juga tertib. Jadi bila orang tanya tuan-tuan, berapa rukun wuduk ada berapa? Abang 6. 2 kering, 4 basah. Tu kami mengaji pondok dulu untuk guru buat teori. Apa dia panggilkan teori, orang panggil apa? Macam matematik tu formula. Pegang formula. 2 kering, 4 basah. Yang keringnya niat tertib. Yang basahnya muka, tangan, kepala, kaki. Itu 4 basah. 6 ni. Kalau ternapi salah satu daripadanya tuan-tuan, maka wuduk tak sah. Dia mesti ada 6 ni, mesti ada. Yang lain-lain tu semua sunat. Kumuk ke, basuh tangan ke, basuh leher ni ke, telinga, itu semua sunat-sunat. Hukumnya sunat. Buat dapat pahala. Tapi bagi orang yang nak mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala, dia kena sunat-sunat tu kena buat lah. Pasal sunat ni bukan setakat memberi pahala yang lebih, tetapi yang pentingnya amalan sunat ni boleh membawakan kita dekat dengan Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Sentiasalah hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku, mereka dapat hampir kepada Aku bin nawafili, dengan mengerjakan amalan sunat. Sebab tu ahli sufi dia tidak memandang amalan sunat tu ringan, dia pandang berat. Sebab itulah jalan yang boleh menyampaikan kita hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tu panjang, hadis qudsi itu. Allah kata apabila dia hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Amalan sunat ni membawa kita dekat dengan Tuhan dan membawa kita dikasihi oleh Allah. Apa alamat Tuhan kasih kat kita? Disebut dalam hadis tu, mereka berjalan dengan kakiku, dia melihat dengan mata penglihatanku, dia memegang dengan tanganku. Artinya tuan-tuan sekalian, kaki kita dipelihara oleh Allah. Tak teringin pun nak berjalan ke tempat maksiat. Mata kita dipelihara oleh Allah. Tak boleh tengok maksiat, tak boleh. Lihat aurat perempuan pun memang kita tak boleh. Dia tak mau ke arah situ. Sebab hati kita dipelihara oleh Allah. Bukan kita bukan maksum. Ada orang kata awak hampa maksum ke? Bukan soal maksum. Jadi orang yang Allah pelihara ni dipanggil mahfuz. Mahfuz ni orang yang dipelihara oleh Allah. Pelihara hati dia, dia boleh teringin nak buat dosa. Dia tak mau. Dia benci dengan maksiat ni. Pasal apa? Sebab dia makna kata bersungguh dalam melakukan amalan-amalan sunat. Elok sangatlah. Saya tengok tadi banyak puasa hari Isnin. Bagus. Lepas kita puasa 6 hari, puasa Isnin hamil pula. Kalau boleh istiqamah. Sebut istiqamah ni kata apa tuan? Satu amal ibadat yang kita buat secara istiqamah. Dia boleh membantu kita ketika kita sesak. Dalam keadaan kesusahan. Kan? Kita kadang-kadang susah tuan. Tapi kalau ada benda yang kebaikan yang kita buat, kita boleh. Macam kita lah, ada orang seorang perempuan lah, muslimat. Dia simpan duit bawah lipat kain. Dia pelipat bawah kasut, bawah tapaware, rata corok dia bawa duit. Tiba-tiba datang meter reader Tenaga Nasional tu nak potong api. Ni tak bayar ni RM150 lagi ni. Ni nak potong, nak potong. Tolong cik jangan potong. Boleh, saya tak potong tapi dengan syarat. Apa syarat? Bayar sekarang ni juga. Saya boleh tolong bayar kata. Bagi duit saya tolong bayar. Namun dia ni pun bila ada api nak kena potong, kalau api tak ada tu kacau. Kipas angin tak musim nak panas. Nak bantu susu malam-malam gelap, payah. Api tak ada ni. Kan? Namun dia pun dalam kepala dia teriak, bawah pelipat ada RM50.
Oh, bawah kasut aku buat RM50. Kumpul ada dapat tengah 200, 150. Cik tolong bayar boleh. Tak apa, tolong bayar. Jadi dia tak potong lah api kita. Kalau dia potong, bos lagi dia nak main buka balik. Nak main pasang balik. Kita minta tolong dia, tolong bayar. Kalau kita tak ada apa pun tak ada. Nak minta bantuan apa? Apa pun tak ada. Tak simpan duit mana pun. Main sesak nak buat apa? Tak tahu apa, tak kerti. Begitulah kita akan menghadapi kadang-kadang satu masalah yang sukar, tuan-tuan. Ya, kita sukar. Tapi kalau kita ada amalan-amalan istimewa, ya Allah, aku ni masa hidup dulu, hari Isnin, hari Khamis aku puasa. Tak pernah aku tinggal. Kalaulah amalan yang aku buat ni, ya Allah engkau redha, tolonglah aku. InsyaAllah, kata ulama, tuan-tuan, bersandarkan hadis yang sahih, boleh kita makna kata berdoa, bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Boleh. Ini bersandarkan satu kisah, tuan-tuan, hadis yang panjang yang Nabi kisahkan bagaimana 3 orang masuk hutan. Kata cari hutan, cari apa, tahulah. Hujan turun, pakat lari masuk dalam gua. Tiba-tiba, tuan-tuan sekalian, hujan lebat, tanah runtuh. Batu besar dah tutup pintu gua. Tak keluar tak boleh. Orang luar tak tahu kita di dalam, kita nak minta tolong pun tak boleh, orang tak tahu kita duduk dalam. Macam mana? Hang tengok aku tengok hang. Kata seorang tu, mari kita pakat berdoa. Bertawassul dengan amalan-amalan yang soleh. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Seorang tu berdoa, ya Allah Tuhanku, aku ni ada mak bapak yang telah tua. Aku ada isteri dan beberapa orang anak. Menjadi amalan aku hari-hari pergi keluar kerja, cari rezeki, dapat duit, beli susu. Buat balik susu, bagi mak aku minum dulu, pak aku minum. Lepas tu barulah aku bagi anak-anak dan isteri aku minum. Akhir sekali aku minum. Itu amalan hari-hari, rutin ya. Satu hari, ya Allah engkau lebih tahu, aku balik lewat. Ada masalah sikit, balik terlewat. Traffic jam ke apa, tak tahulah, tapi lewat lah. Dah malam dah sampai rumah. Sampai rumah ke 12 malam baru sampai. Sampai rumah, mak dia tidur, pak dia tidur. Anak dan isteri dia lapar. Buat balik makanan, tapi dia tak tergamak nak makan dengan isteri dan anak-anak sebab pak dia, mak dia yang tua belum lagi makan. Sedangkan dia tidur, nak gerak, tak tergamak. Berjaga satu keluarga, berjaga malam, tunggu kelipok, 3 pagi. Baru mak dia jaga, pak dia jaga, nak terkencing apa pun tak tahulah. Minta mak pak ni minum dulu. Lepas tu barulah aku bagi anak aku dan isteri aku, kemudian aku minum. Kalaulah amalan yang aku buat ni, ya Allah engkau redai, tolonglah kami bertiga ni. Dengan takdir Allah, tuan-tuan, makna kata batu tu bergerak sikit. Suar jari boleh dah, suar tangan tak lepas. Suar jari macam tu boleh. Hang try hang pula. Yang nombor 2. Ya Allah Tuhanku, aku ni ada seorang pekerja. Pekerja aku menghilangkan diri sebelum mengambil gajinya. Jadi gaji tu aku beli 2 ekor kambing. Satu jantan, satu betina. Membiak penuh padang kambing tu. Tiba-tiba satu hari pekerja aku datang menuntut gajinya. Aku kata yang di padang tu semua hang punya, ambil lah. Kalaulah apa yang aku buat ni kau redha, ya Allah, tolonglah kami. Tetap batu tu bergerak sikit. Suara tangan lepas dah. Suara badan tak lepas. Ayat nombor 3 pula berdoa. Ya Allah, engkau lebih tahu. Aku ada pak dara. Pak dara aku tu ada anak gadis. Seorang sepupu dia lah. Satu hari pak dara dia tu suruh anak gadis ni jumpa dia. Kerana masa tu ekonomi meleset. Musim kemarau, duit tak ada. Minta pinjam duit. Aku pun bila tengok sepupu aku dah lain macam. Aku pula dihasut dia setan. Aku ajak perempuan tu berzina. Baru aku sanggup bagi pinjam duit. Hampir-hampir berlaku, ya Allah. Pekerjaan terkutuk. Sehingga budak tu kata, abang takutlah kamu kepada Allah. Aku jadi menggeletak. Jadi aku terus meninggalkan perbuatan terkutuk ini kerana takutkan kau, ya Allah. Kalaulah aku tinggalkan perbuatan terkutuk ni kerana takutkan kau, ya Allah. Kau redha dengan perbuatan aku itu. Tolonglah kami bertiga. Dengan takdir Allah, tuan-tuan, batu tu terbuka terus. Bersandarkan hadis ni, ulama kata boleh. Kita beramal dengan amalan-amalan istimewa
Kemudian bila kita mai sesak begitu begini, kita minta doa kepada Allah, bertawasulkan amalan-amalan istimewa. Antara yang tuan boleh buat puasa Isnin Khamis, kekal sampai mati, insya-Allah. Ni tak ada apa. Nak mati bila tu. Bulan lepas saya jumpa dengan Tuan Haji Rahim. Tuan Haji Rahim ni tuan-tuan, saya kenal dia. Pasal anak saya tuan, dia penat. Kira tak ada ubat. Masa tu saya pergi haji, isteri saya, ini cerita tahun dari 2008. Isteri saya telefon, anak penat lah apa. Saya kata hantar cepat pergi hospital. Kan? Saya balik-balik tak tahu ubat apa nak bagi kat dia. Kan? Ada klinik saya pergi tu, duk bagi ubat tu sampai satu peringkat, hang bagi ubat tak jalan. Saya tanya Dr. Jamnul Azhar, dia kata memang ustaz, ubat-ubat ni sampai tu ketika tak BP dah. Dia jam. Oh, saya duk menung apalah aku nak buat anak aku ni. Satu hospital penat. Kadang-kadang satu malam 2 kali pergi klinik, pergi pam. Takdir Allah tuan, saya pergi Sungai Petani, saya tidur di markah. Pagi-pagi saya tengok dalam kotak tuang tu ada tuan-tuan sekalian brosur. Brosur berkaitan makna kata kebaikan jus manggis Zengo. Dalam tu dia sebut penat. Saya pun telefon tu. Kebetulan dia dengan anak dia tadi, Tuan Haji Rahim tu, mai jumpa saya depan Masjid Kalal Baiman. Sembang-sembang minum kopi apa semua. Saya beli sebotol. Dengan izin Allah tu tuan-tuan, anak saya tu tak penat dah. Makan-makan tu, makan 2-3 kali dia hilang dah penat dia. Tapi dia marilah juga kadang-kadang tu. Tapi taklah macam dulu. Sejak itulah hubungan saya dengan Tuan Haji Rahim tu kira agak rapat lah. Dia selalu mai sini dengan kuliah saya. Bulan lepas, bulan ni tak ada arah. Dia meninggal. Kata semayang mayat di sini. Kan? Kita hadiah Fatihah dekat dia jemaah kita di sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Motif saya nak bagi tahu tuan-tuan, ringan nak langsung dekat bawah apa baik tadi nak ramai Ihya Ulumuddin ni makna kata karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala yang amat masyhur lah. Boleh kata kalau kita pergi pondok tuan, tidak ada pondok yang tak baca Sairus Salikin. Semua pondok-pondok baca. Kan? Tu saya nasihatlah bagi orang yang tak berapa memahami kitab-kitab pondok ni, elok pergi tanya ke, belajar ke. Jangan terus tuduh. Baru ni tuan-tuan, Tuan Guru Haji Saleh meninggal. Tuan Guru Haji Saleh Musa. Saya tak tahulah berapa ramai orang hadir, ramai sungguh manusia. Kan di Kedah ni payahlah dia mati seorang nak ganti, payahlah macam dia. Ilmu dia yang begitu banyak. Dia selalu dikunjungi oleh ulama-ulama daripada Mekah, daripada Yaman, Syria dan sebagainya. Ada seorang penulis dalam Facebook tuan, dia kata Tuan Guru Haji Saleh ni sesat. Sesat, mengajak dia kata tauhid, menyesatkan orang. Antara kitab yang dituduh sesat, Faridatul Faraid. Dia bubuh dalam Facebook dia tu, kulit kitab tu, dia kata inilah kitab yang menyesatkan orang. Dia pensyarah tuan dekat Universiti Islam. Apa nama Kuala Kangsar? Apa ujung je sabuni apa aku pun tak tahu. Dia boleh tuduh tu. Jadi kalau kita tak apa faham, kita pergi mengaji. Lepas tu kita tanya pada guru yang mengajak. Kemudian terang di mana sesat dia. Mungkin benda yang kadang-kadang kita tak tahu, dengan kita bertulis terang, kita pergi siasat, insya-Allah mungkin kita dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak setujulah kalau kata kitab Faridah tu menyesatkan. Kalau tuan-tuan pergi pondok mana-mana pun, masuk situ tok guru akan ajak Faridah dulu. Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Selepas baca Matad Mubarahin, itulah kitab yang kita baca. Lepas tu baru naik Aqidatun Najin. Tak tahulah, saya pun tak faham. Tapi bagi saya yang ilmu yang kita dapat, kitab-kitab macam tu lah yang kita pegang. Baik. Lepas dah makna kata sebelum ni kita sebut sunat wuduk, sebelum nak mulakan wuduk tu disuruh kita bersugi. Dia kemuka hadis-hadis sugi. Kemudian tu pula disuruh kita tu tempat tu tinggi sikit supaya bila kita basuh anggota kita itu tak merecik balik ke atas. Boleh menyebabkan kain baju kita basah dan sebagainya. Selepas itu kata musannif rahimahullah taala, baca olehmu
Lepas bersuri apa semua itu ni, baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan yang baik tu sangat kita mulakan dengan Bismillah. Kulu amrin zibalik la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Satu perbuatan yang baik tapi tak dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim, perbuatan tu terpotong. Terpotong ni tak cantik. Tak cantik. Jadi berwuduk sangat kita mulakan dengan Bismillah. Apa lagi, ada pula hadis yang menyebut begini. Kerana kita Nabi SAW ni, kita baca Bismillah ni kerana hadis Nabi. Nabi suruh baca Bismillah. Nabi kata la udu'a liman lam yusamma Allah Ta'ala alaih. La udu'a, tidak ada uduk. Kata ulama di sini, tidak ada uduk, tidak sempurna uduk. Lepas tu kita, macam mana kita nak faham? Kalau kita faham zahir hadis, la udu'a, tidak ada uduk dengan tak bismillah, mana orang tak baca bismillah itu uduk tak sah lah. Kalau kita faham zahir hadis kan. Tapi macam mana kita nak tahu suruhan itu suruhan wajib ataupun suruhan sunat? Kalau membaca bismillah itu suruhan wajib, kalau kita tak baca, uduk kita tak sah. Sebab itu di sini la tu tak sempurna uduk. La udu'a, tidak uduk, tak ada uduk, tidak sempurna uduk. Jadi uduk kita sah tapi tak cantik itu ya. Dia nak tahu larangan tu berbentuk haram atau makruh, suruhan itu haram makruh, itu ulama lah. Dengan ilmu-ilmu yang ada pada mereka, tuan-tuan sekalian, mereka letak ni tahap dia. Ini wajib, ini sunat, ini haram, ini makruh. Kita ni ya, bukan senang tuan-tuan. Baca Imam Syafi'i, dia duduk berapa tahun dah? Saya ingat 4 tahun dia duduk satu kampung. Satu perkampungan Arab Quraisy di pinggir kota Mekah, jauh daripada bandar Mekah, yang mana bahasa dia belum lagi dicemari dengan bahasa-bahasa ajam. Dia duduk situ, bergaul situ untuk memahami Al-Quran. Kerana Al-Quran ni perlu dipahami dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Arab Quraisy. Jadi kita ni bahasa Arab pun tak tahu apa, pun tak tahu. Nak lawan ulama macam mana? Saya biasa tanya Tok Guru saya, Tok Guru Haji Tam, Tuan Guru Pondok Tanjung Bedi, Al-Ustaz Kedah. Saya mengaji dengan dia. Saya kata, betul ke Tok Guru? Orang lah tak mahu ulama, nak pakai Quran hadis. Dia kata kat saya mudah ya tuan-tuan. Dia kata kalau tak ada ulama, kita tak boleh baca Quran. Sebab Quran yang diturun kepada Nabi SAW, yang ditulis di bulan-bulan kering, ditulis di pelepah-pelepah tamat, titik tak ada. Boleh baca Quran tak ada titik. Nun, bata, sanya, sod, dot sopa, tozo sopa, rozai sopa, dazai sopa. Nak baca macam mana? Titik tak ada. Meragau ikut dana. Ulama buah titik pun tak boleh baca tuan-tuan. Baris tak ada. Nak baca ba ke bi ke bu. Itu dia sudah. Ulama buh tanda baris, fathah, kasrah, dhammah, baris atas, baris bawah, baris depan, semua buh sabdu lagi tu. Buh tanda panjang pendek semua buh. Tu pun tak boleh baca. Lepas tu nak lawan ulama macam mana? Allah. Saya peringat tuan-tuan janganlah. Ulama ni dia menerima amanah Rasul. Al-ulama umana'ur Rasul. Dia menerima amanah Rasul. Dan ulama ni menyambung kerja-kerja Rasul. Kalau kita jauh pada ulama macam mana? Itu yang Nabi pesan. Nabi kata, saya ati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa nanti di mana umat-umatku lari daripada ulama, lari pada fuqaha, orang faqih, orang alim bidang fiqh. Hayabtalihumullah ta'ala bisalasi baliyat. Allah datang 3 bala pada umat Muhammad ketika itu. Ulaha yarfa'ul barakata fi kasbihim. Allah angkat keberkatan daripada usaha mereka itu. Usaha cari rezeki. Banyak gaji sampai 30,000 tapi tak cukup. Paksa pergi berjudi pula di Las Vegas mana tahu. Lepas tu tarik duit YMDB. Kacau. Tak berkat rezeki, tak berkat. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, mereka akan diperintah oleh pemerintah yang zalim. Buatlah lagu mana pun.
Dia duk nampak yang tu lah. Tuan-tuan tahu cerita apa berlaku di Kuala Kangsar? Kita akan bantu penuri getah dengan kita bagi RM500. Pakat terpa pergi Felda tuan. Berisda. Pergi Risda di Kuala tu. Pejabat Risda. Bagi kad penalan. Tengok dulu tuan-tuan dalam komputer. Hang pengundi ke tak pengundi? Kalau hang orang mengundi di Kuala Kangsar boleh dapat RM500. Hang mengundi pada Rengeh tak boleh. Pada Rengeh dia keluar pada Kuala Kangsar. Sungai Siput terkeluar pada Kuala Kangsar. Dia bagi betul-betul yang mengundi ya. Tak kacau tuan. Cabutan bertuah. Saya sebab itu kalau kalah saya tak heran. Dia bagi sungguh cabutan bertuah. Apa makna cabutan bertuah? Cabutan bertuah ni yang saya tahu selalulah tuan-tuan. Jadi kalau umpamanya yang bertuah tu 10 orang, yang tak bertuah tu 100. Dalam 100 ada 10 je yang bertuah. Ni semua bertuah. Tak ada yang tak bertuah. Buat main kad penalan. Dia ada komputer, dia tekan-tekan, oh hang pengundi. Saluran ni dia tahu semua. Okey, tarik. Cabut tuan-tuan. Motosikal ada, peti air dapat, peti sejuk tak samalah. Lepas tu penghawa dingin. Lepas tu ada yang dapat tuan-tuan kipas angin. Paling korang dapat blender. Blender buah tu. Semua dapat. Hei. Kira yang undi kita ni kira memang teras betul lah. Memang tak makan tak makan umpan lah. Dapatlah RM6,000. Okey lah. Aduh, tahu lah tuan-tuan. Payah nak ni. Jadi dia tak reti nak pilih. Buatlah macam mana. Dia yang lama juga hidup mereka. Dia kira yang lama. Payah. Jadi ini 3 perkara. 2 perkara yang ke akhir sekali Nabi kata yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar pada dunia dengan tidak membawa iman. Sebab dia tak tahu batas-batas iman dan kufur. Benda yang boleh merosakkan akidah mungkin dia tak tahu sebab dia tak mendampingi guru, dia tak mengaji dan sebagainya. Jadi ulama ni kerja dia mempermudahkan. Bagi mudah. Macam cerita Jepun masuk Melaya. Pernah dengar cerita Jepun masuk Melaya? Ni Tok Guru juga cerita dulu ni. Dia Jepun masuk Melaya tuan-tuan. Masa tu, dia lalu bawah pokok manggis. Dia tengok buah manggis berkolek. Dia pegang-pegang, dia tokok. Dia tak nak tengok manggis. Tokok. Pahit lah, merah mulut. Wah, manggis terang sedap. Dia kata manggis tak sedap. Jepun. Lepas tu seorang budak tu kata, bukan macam tu makan tuan. Apa macam makan. Macam ni, budak ni kopek. Kopek bagi dia makan isi. Banyak sedap. Sedap lah dia kena kopek. Jadi manggis di kopek, makan baru sedap. Tak kopek, tak sedap macam mana. Jadi ulama' ni dia tolong kopek. Bagi persembah kat kita, mudah kita faham. Bukan mengelirukan. Dia buat bagi mudah orang faham. Dalam satu-satu isu, satu-satu hukum. Jadi dia baca kitab ni untuk mempermudahkan. Kalau kita baca sendiri, takut silap faham. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdirilah Allah dengan sendirinya. Faham ke mana? Tuhan berdiri sendiri. Oh, mula-mula dia duduk. Lepas tu dia bangkit. Kita bila diterangkan, oh macam tu. Baru kita faham. Baik. Jadi, kata Imam Ghazali, disuruh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana sabda Nabi SAW, La udhu'a liman lam yusmallah hatta ala alaih. Artinya tiada sempurna air semayang, yakni uduk, bagi barang siapa yang tiada mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas permulaan mengambil air semayang itu. Jadi bila dia nak ambil semayang, baca Bismillah. Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Jadi bila sebut dengan nama Allah ni tuan-tuan, banyak makna dia. Antara maknanya yang pertama tuan-tuan, kita mesti faham, kita boleh ambil wuduk ini dengan nama Allah, dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak mampu. Sebab itu disuruh kita tuan-tuan, bila kita semayang maghrib, kita lepas semayang, niat di hati, berdoa, mudah-mudahan Allah permudahkan kita semayang isya. Lepas semayang isya, kita nak bangkit pun minta doa, ya Allah permudahlah aku bangkit semayang subuh. Kalau kita tak berdoa, macam kita seolah kita
kita sombong lah. Tuhan tak tolong pun aku boleh mangkit subuh punya. Aku memang mangkit awal. Itu makna kita sombong. Sebenarnya yang kita boleh buat semua ni Allah. Pertolongan Allah dengan izin Allah. Itu tanda tawaduk kita kepada Allah. Jadi bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah juga memberi makna kita ambil uduk ni mengikut apa yang disuruh oleh Allah. Cara-cara yang disuruh oleh Allah, cara-cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan kepada kita oleh para ulama. Kita bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak sempurna makna wuduk seorang tu dengan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan pada ketika itu baca ni kita baca pula a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca doa ni tuan-tuan supaya setan tak kacau kita ketika kita ambil wuduk. A'udzubika, aku minta berlindung padamu ya Allah, min hamazatis syayatin, makna kata daripada jubuli ni, makna kata daripada hasutan syaitan. Itu dia. Wa a'udzubika rabbi an yahzurun, aku juga minta berlindung pada engkau ya Allah Tuanku ketika hadirnya syaitan itu. Sebab syaitan ganggu kita tuan-tuan ketika berwuduk. Kita dah basuh kaki dah tuan-tuan. Kepala ni sapu ke tak lagi pun tak tahu. Dia kacau dah. Kita dah basuh siap dah. Kepala ni sapu tak lagi tak tahu. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Kita niat saja aku sembahyang asar. Dia main saja aku sembahyang zuhur. Kadang-kadang kita dah ambil wuduk sempurna. Dia kata kita muka tak basuh. Tapi selalunya satu tempat. Kita ambil wuduk. Muka basuh tak lagi tahu. Dia main begitu. Dia main macam tu. Kata ulama, ketika kita basuh muka, dah basuh semua, nak basuh muka, kita berhenti zat. Minta berlindung pada Allah semua. Kita pastikan, kita basuh betul-betul. Lambat-lambat sikit tak apa. Jadi kalau dia datang kemudian, itu makna was-was. Bukan lagi syok, tapi was-was. Memang kerja setan. Atau mana yang dia kacau tu, tentu tuan-tuan buat elok-elok. Buat bagi ini, buat lambat sikit tak apa. Begitu juga tuan-tuan ketika kita sembahyang. Kan? Dia kacau kita biasanya setempat. Kita dah rokok dah ni. Bila duduk salam, duduk tayat akhir, aku rokok dah lagi tau. Dia kacau tentu. Dia kacau tak rokok. Masa rokok tu kita baca banyak-banyak. Lambat sikit tak apa. Bila dia main gangguan semua, kemudian itu fahamlah was-was. Tapi tok guru saya kata, dia suruh baca tu. Dia suruh baca tuan-tuan surah Qaf ayat 22. Walaqad kunta fi ghaflatin hadza min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Baca yang tu selalu. Bukan yang tu. Yang tu bagi cerah mata. Dia suruh baca inna fi khalqis samawati wal ardh. Ada lima Rabbana. Ada 5 Rabbana. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatakaffaruna wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Lepas tu Rabbana ada 5 Rabbana. Tuan-tuan baca ayat tu selalu. Kalau tuan-tuan hafal, bawa dalam sembahyang insya-Allah. Dia akan makna menghilangkan was-was syaitan. Syaitan ni pandai tuan. Kita ada buat elok dah. Dia kata yang ni tak basuh lagi, yang ni tak basuh. Ada kawan saya seorang tu bertenggek kat kolah tu berjam-jam. Mai sekali. Belum orang azan subuh lagi dia dah ada dah. Tapi nawaitu. Dia kuat apa aku pun tak tahu. Macam dalam kolah tu ada sampah pula. Nawaitul wudu. Payah kah? Saja aku berwudu. Dia duk nawaitu. Orang dah bayar sudah, orang dah kamat, dia nawaitu lagi. Tok guru terjun kolah apa? Setan tok guru kata terjun. Lepas tu lah kolah. Lepas tu yang pelik, esok tak ada dah. Elok buat. Tak ada duk nawaitu. Tidak duk nawaitul wudu. Nawaitul wudu. Apa benda pun tak tahu. Tak payah. Usalli fardal maghribi. 3 saja aku sembahyang waktu maghrib. Habislah. Yang duk usalli.
Orang rokok dia duk sali lagi apa benda tak tahu. Ni kerja apa? Kerja syaitan. Jadi kita bacalah doa yang diajar oleh Nabi SAW. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Artinya aku minta pelihara dengan dikau ya Tuhanku daripada jubuli, mana pukulan ataupun hasutan oleh syaitan. Dan aku minta pelihara akan dikau ya Tuhanku daripada bahawa hadir mereka itu padaku. Minta jangan doa tak mesej Allah. Kan? Jangan kalau Allah hantar pun bantu kita dalam kita menghadapi makna tipu daya syaitan. Oh tuan-tuan, nak kata tak ada tak boleh. Rasa tak? Kan? As-salatu khairum minan naum. Rumah kita sebelah ni dengar orang azan subuh. Terlintas di hati nak mangkit sembahyang subuh berjamaah, nak pergi sembahyang subuh berjamaah di surau. Memang ada lintasan tu, memang ada. Jadi lintasan tu namanya ilham. Yang bawa ilham ni malaikat mulhim. Ada malaikat nama malaikat mulhim. Kerja dia tuan-tuan bisikkan di hati kita, suruh kita buat baik. Jadi bila tuan-tuan ada keinginan nak buat baik itu bisikkan malaikat mulhim lah tu. Bisikkan dia tu nama ilham. Kita bergaya nak mangkit, alawai lagi. Baru azan. Tak khamat lagi. Tu setan. Bisikkan dia nama waswasah. Setan tu nama setan haram jadah. Nama setan tu. Oh, tuan, kita gaya. Dia kata apa? Baru azan, khamat dah lagi. Di situ tengoklah. Sebab syaitan ni, dia ada tentera dia. Iaitu nafsu. Malaikat ada tenteranya. Nama hati. Kalbun, hati itu tentera malaikat. Nafsu ni tentera setan. Kalau sekiranya kita kalah tuan-tuan, hati kalah, menanglah. Kita tidur balik. Sebab baru azan, belum khamat. Saat lagi dengar, Allahu Akbar. Orang khamat dah ni. Cepat, saat lagi yang tak ada, kata malaikat. Kita pun gaya nak bangkit. Alah, baru khamat. Pagi ni pagi jemaat. Tu imam baca surah sejadah. Panjang. Setan haram jadah tu. Kalah kita tuan-tuan. Sedap-sedap matahari naik. Sebab itu bila teringat dia tersentuh hati nak berbaik. Cuy, mangkit. Tuan-tuan nak ambil lepas semayang tahajud. Pergi ambil. Bila bangkit-bangkit pergi ambil uduk. Terus semayang. Ambil tikar. Ambil sejadah. Terus semayang. Jangan duduk melenggu lama-lama bilik ayak. Tuan-tuan buat menung lama boleh ke dia. Pulai paip tengok ayak. Meleleh. Setan kata awal lagi. Tahajud pukul 6 pun boleh. Lah baru pukul 4. Tu. Makna kita nak nafi tak boleh. Benda tu ada. Tapi nak tunjuk tak boleh. Tapi memang terasa di hati kita. Bisikan-bisikan daripada malaikat. Dan bisikan-bisikan daripada syaitan. Lepas tu kita minta berlindung kepada Allah. Daripada kehadiran dan bisikan-bisikan syaitan ni. Ya. Artinya aku minta peliharakan dengan dikau. Minta berlindung dengan Allah. Allah saja yang boleh melindungi kita. Lain daripada Allah tak boleh tuan-tuan. Yang mampu melindungi kita hanya Allah. Sebab tu minta berlindung kepada Allah. Ya, daripada hadir, minta berlindung, minta pelihara dengan dikau ya Allah, ya Tuhanku daripada jubuli oleh syaitan. Jubul ni makna dia pukul kita ataupun dia hasut kita. Dan aku minta peliharakan akan dikau ya Allah ya Tuhanku daripada hadir mereka itu daku pada daku. Minta janganlah hantar mai setan. Kita ni kan kuat terang mana. Hanya tu yang semayang 3, 4 tak apa lagi dia tambah 1 jadi 5. Ni sampai 6 rakaat ni semayang apa? Tiap-tiap rakaat dia kacau. Nama kira-kira jadi 6. 6 terus. Lepas tu dia suruh kita mai berjemaah. Bila kita jamaah, setan pun ada juga. Tapi kita ramai. Dia kongsi-kongsi lah. Kalau setan ada 100 orang, kita ada 10 setan, kita seorang. Tapi kalau kita semayang di rumah seorang-seorang, setan 100, kita seorang, dia kutu mampu. Tuan-tuan main tidur di surau ni. Tuan-tuan tidur ramai-ramai, buat qiyamul lail. Nyamuk ada 1000 ekor. Kita 100 orang. 10 nyamuk, kongsi seorang. Bolehlah tahan. Tampak main, matilah nyamuk tu. Tapi kalau nyamuk 1000, kita seorang, tak mampu. Dia kutu kita. Sebab tu disuruh berjamaah. Alaikum bil jamaah. Dengan berjamaah. Kerana Nabi kata, kambing yang terpisah daripada kumpulan dia, mudah dipaham oleh serigala.
Serigala tu setan lah. Jadi kalau kami duduk dalam kumpulan dia, payah sikit serigala nak faham. Kita pun macam tu lah. Bila kita semayang berjemaah, hidup berjemaah, semua berjemaah, payah sikit setan. Dia nak kacau kita. Kalau kita seorang-seorang, lega dia. Boleh ke dia? Saya biasa sekali tuan-tuan, dululah. Saya kena buang daerah di Pulau Pangkok. Lepas tu, saya pergi duduk lautan. Belah ayam, belah itik apa semua. Buat kebun. Kan? Belum tu saya berulang pergi balik. Satu pagi saya pergi tengok ayam saya, tuan-tuan. Ayam saya tengah mengeram, ulang sawah makan. Ulang sawah punya besar, tuan-tuan, duduk lah kebayam. Kenyang, tidur lah kebayam tu. Pergi panggil bomba pula, bomba ambil. Lepas tu saya buat permohonan dekat Kementerian Dalam Negeri, minta nak pindah, duduk di kebun. Nak pergi duduk kat Arban, kat kebun tu lah, yang saya buat tu. Situ kan ada orang, rumah saya seorang lah. Mula-mula tak apa lagi. Kita boleh bertahan sembahyang awal waktu. Lama-lama tuan, dia boleh pergi sampai hujung waktu. Seronok buat kerja tu, dia boleh. Kadang kata lepas, saya takut dah. Lepas tu saya patah balik, duduk balik bersama orang ramai. Lepas tu Nabi suruh, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Jangan duduk seorang-seorang. Dia faham duit setan. Jangan amin. Setan ni payah tuan. Orang tanya siapa-siapa setan payah. Sebab setan ni tuan-tuan, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Tak lawan je nak abang mai. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Jadi kita ni buta, dia celek. Orang buta lah orang celek. Mampu orang buta, kena lutu. Satu. Yang kedua, setan bukan ada kerja. Tak bawa taksi, tak payah bawa bas. Tak payah nak buat telur masin. Tak payah usung kicap sos. Tak ada kerja, dia menganggur. Dia kan ada kerja apa? Kerja dia satu, rosakkan kita. Kita pula banyak kerja. Lupa ke dia? Dia tak pernah lupa kita. Orang tua kata pelanduk lupa jerat. Jerat tak ada lupa menganduk. Lepas tu kita minta berlindunglah kepada Allah Ta'ala daripada kerja-kerja setan ni. Jangan act aku tak heran setan. Jangan buat pasal. Ramai. Dia boleh tipu Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Basisa. Bal'am bin Ba'urah. Basisa ni kecil anak tuan. Kira anak murid dia nak main mengaji dengan dia. Lintas kepala nak pergi mengaji dengan Basisa. Terus sampai. Tak payah naik motor, tak payah naik kereta. Punya hebat, dia punya karamah. Ditipu dia setan. Setan main, dia akan main buat apa? Dia main duduk dalam pondok tu, dia buat ibadat. Makan tak, minum tak, tidur tak. Ibadat. Sehari tak apa, 2 hari tak apa, seminggu. Sampai sebulan ni. Makan tak, tidur tak, apa benda ni. Apakah hal? Nama Basisa jumpa dia. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Aku tengok hang ni pelik lah. Makan tak, minum tak, apa tak. Macam nak ibadat kuat sangat ni. Saya dulu Tok Guru buat dosa maksiat banyak. Mengenangkan dosa saya sampai tak lalu makan. Sampai tak boleh tidur, takutkan dosa ni. Tu yang saya jadi macam ni buat ibadat tu. Dia lah. Terlampau takut kat dosa. Sampai tak boleh nak tidur. Padahal dia setan, mana ada makan, mana ada tidur. Boleh tak aku buat ibadat macam hang ni? Tu dia, Tok Guru tanya setan. Dia tu setan. Dia kata boleh lah, tapi Tok Guru kena buat dosa lah. Dulu buat dosa macam saya lah. Berzina, minum arak, bunuh orang. Jadi bila dah kita buat dosa, kita takut kat dosa, tu yang menyebabkan kita sampai tidur tak boleh tu. Makan tak lalu tu. Habis aku nak buat apa? Nak jadi macam hang. Jadi nombor satu kena bunuh orang. Bunuh tak boleh bunuh, mana boleh. Bunuh orang. Dosa besar kata Tok Guru. Kecil sikit tak ada, kecil sikit. Kecil sikit berzina. Tak lah. Zina tak boleh. Ada tak kecil sikit lagi? Yang ni mama tak mau sudah. Paling rendah. Apa dia? Minum arak. Minum arak boleh kita dosa dengan Tuhan. Bunuh berzina dosa dengan orang. Kalau minum arak boleh. Janji nak pergi minum tang mana? Setan buat main tuan-tuan, bukan arak Sungai Wei macam ni. Dia tak bawa sini punya arak, dia bawa import punya. Jenis yang goncang-goncang buka tu tembus bumbu surau. Kena berdengur terus tu. Bawa main yang tu. Kena api Habislah Basisa tumbang.
Masa tu setan buat main perempuan. Main perempuan, dia berzina dengan perempuan tu. Bila dia sedap, perempuan tu kata, kita dah berzina. Dia takut rahsia diketahui oleh orang, dia bunuh perempuan tu. Ini yang Nabi kata, al-qamru ummul khaba'is. Arak tu ibu kejahatan. Dengan sebab arak dia berzina, dengan sebab arak dia bunuh orang. Tu cerita dia panjang. Akhirnya tuan-tuan, ditangkap oleh raja. Bila raja tangkap bersisa, didakwa, dapati bersalah. Satu hukum zaman Bani Israel dulu, disulah. Disulah daripada bawah. Tikam dengan lembin. Dia kena ikat gitu. Bila dia rasa terlampau sakit, setan main. Apa habang tengok aku ni. Bergerak tak boleh. Nak mati sangat dah ni. Hang tolonglah selamatkan aku. Setan kata boleh selamat. Tapi dengan syarat hang sujud kat aku. Nak sujud macam mana? Kena tambat semua ni. Hang angguk. Bayangkan niat sujud kat aku. Cukup lah. Angguk-angguk mati. Mati kufur. Kerja setan tuan. Itu bersisa untuk guru hebat. Kita ni aduh. Itu yang paling kita takut. Doa kepada Allah. Minta Tuhan pelihara kita. Daripada gangguan-gangguan syaitan. Termasuk ketika kita beruduk. Ya, itu dia. Artinya, aku minta peliharakan dengan dikau ya Tuhanku daripada jabuli, makna daripada pukulan-pukulan ataupun hasutan syaitan. Dan aku minta peliharakan akan dikau hai Tuhanku daripada bawah hadir mereka itu syaitan pada aku. Kemudian maka membasuh kedua tapak tangan 3 kali dahulu daripada memasukkan akan keduanya itu di dalam bejana dan baca ketika itu. Kita berhenti sini dulu. Jadi kesimpulan yang kita dapat, jadi sebelum kita basuh tangan apa semua, kita bacalah. Minta berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan, kerana dibimbangi ketika mengambil wuduk tu datang gangguan-gangguan syaitan. Banyak duk basuh dah tu kumuk. Datang kawan sampai, ayo, salah, papa. Oh, tu dia berhenti cakap pinggang lagi dan sembang ni. Kalau di kampung saya, saya tengok budak tergelak. Masa tu tuan-tuan, orang ambil uduk bertenggek atas kolah. Bila basuh kaki, dia rejam kaki dalam kolah. Kaki tak basuh, tu geram. Basuhlah kaki tu dulu. Cedok basuh kaki. Sekejap lagi kita nak kumuk masuk mulut pula dah. Dia dah, tu dia bagi punya renjih kaki dalam tu. Dia bertinggung. Tiba-tiba kawan dia, ayo, salah apa-apa. Bagi gue. Apa nak? Allah. Lengkong ikan keluar hantar. Dapat 30 kilo ya. Ikan tu hantar. Ada 200 pikul. Sembang. Pom. Sembang di kolah. Jadi kita nak sembahyang, beruduk nak sembahyang. Kalau kita jaga baik-baik adab-adab beruduk. Lepas tu terus masuk sembahyang. InsyaAllah khusyuklah hati kita ketika sembahyang. Ini sebelum sembahyang tengok kartun. Tengok kartun ambil uduk terus pergi sembahyang. Tak lagi Allah Akbar nampak kartun. Jadi daripada uduk tu terus masuk sembahyang, terus buat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah tuan-tuan. Bila dia ambil uduk pucat muka dia. Habis sembahyang orang tanya kenapa kamu ambil kami tengok pucat muka. Dia kata aku baru lepas tadi sembahyang, dia kata aku berjanji dengan Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, begitu gini. Nak hidup dengan cara hidup Islam. Ni ambil uduk nak sembahyang pula. Sembahyang lohok tadi pun tak tunai lagi. Segala janji-janji dengan Allah. Ni nak berjanji pula. Aduh. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia beruduk dalam keadaan hatinya hudur kepada Allah Ta'ala. Yang inilah yang Nabi kata, siapa beruduk dengan demikian itu, maka dia makna kata macam kita goncang pokok yang ada daun kering kan. Kita goncang tu, daun dia luruh. Begitulah ibarat kita kalau kita hudur hati, hadir hati ketika beruduk, insya-Allah dosa-dosa kita tu bersama air uduk pada anggota kita. Jadi uduk kita sempurna insya-Allah. Tapi satu amalan payah nak buat pun. Tapi amalan tu senang, nak buatnya payah. Sentiasa beruduk. Nabi tengok kaki dia, makna kita di syurga. Bila tanya Bilal, apa amalan kamu ya Bilal? Ada apa aku buat ya Rasulullah? Bila uduk aku batal mula, walaupun di tengah malam. Jadi dia tanya kita pula habis. Macam kalau saya ni uduk saya dengan isteri saya, kami tidur. Isteri saya batal lah uduk, Nabi ambil lagi berat.
Sampai ke siang tak tidur lah tu. Nak tidur tu beruduk. Lepas tu kalau sentuh perempuan kita tak apa lah, terus tidur lah. Makin beruduk sampai ke siang lah. Suruh nak tidur tu beruduk. InsyaAllah. Kita berhenti sini dulu. Sama akan datang jika diizin oleh Allah. Malam ni tuan-tuan saya bawa itik. Bukan apa itik ni. Taklah banyak sangat. Saya ambil makanan dia sehari RM500. Dari 1,000. Jadi saya fikir-fikir banyak juga ni, saya kurangkan sikit jumlah dia. Jadi kita sembelih apa semua, kita jual RM10 sekor. Sekor RM10. Tuan-tuan beli anak dia RM4. Ni besar. Ada jual RM10 lah. Saya tak larat nak belah. Tak larat belah lah, bukan tak belah sikit lah. Lebih kurang 1,000 tu larat lah. Sampai 2,000 tak larat lah. Lepas tu, apa nama, kita ada juga mana kata, itik ni tak macam ayam kan. Kita celuk ayam hangat, kita mesin dia, bulu-bulu kecil tu dia payah nak keluar. Dia payah keluar, dia tak macam ayam. Ayam kena mesin kecil-kecil tu dia hilang macam tu ya. Itik dia payah sikit. Jadi kalau tuan-tuan nak buat tu, tuan-tuan kena layuk api ya. Pasang bara, golek dia kat api kan. Jadi bulu-bulu kecil tu dia bakar di api tu, inilah. Itu itik. Yang kedua, mereka muslimat banyak buat buah hulu. Lepas raya apa ada lagi buah hulu. Tapi macam biasalah, buah hulu kita, dia walaupun ceramah keras, tapi buah hulu lembut situ lah. Buah hulu dia lembut. InsyaAllah. Dan insyaAllah tuan-tuan, derma tuan-tuan berkaitan dengan komplek tahfiz muslimat tu, saya ingat dah sampai 80 ke 90% lah. Dan kita nak wiring lah sekarang ni. Nak pasang lampu, pasang kipas apa semua, dijangka. Selewat-lewatnya kita akan buat pengambilan pelajar muslimat tahfiz insyaAllah. Jadi derma tuan-tuan malam ni kita guna untuk pendawaian komplek tersebut insyaAllah. Itu saja, wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alni minat tawabin wa Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.